Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana hadir. Seterusnya pengurusi Majlis Keadilan, Majlis Pimpinan Keadilan di Perak, Dr. Mano Manuti, Ustaz Zulkifli Ibrahim selaku Ketua Penerangan Keadilan Negeri Perak, seluruh pimpinan keadilan PAS tingkat kawasan tarik ini, serta tuan-tuan perempuan yang diraikan sekalian. Terlebih dahulu sama-sama kita mengatakan rasa syukur kepada Allah SWT dengan kekuatan serta ilham yang ada pada kita untuk kita hadir bersama-sama pada malam ini, untuk kita mendengar, kita berkongsi maklumat tentang suasana politik yang hangat sekarang ini. Hangat di sebelah kita oleh kerana kehangatan, kepanasan, oleh kerana rakyat yang datang menyokong kita. Tetapi hangat sebelah UMNO Barisan Nasional oleh kerana hangat panas untuk menghadapi kekalahan. Betul tak? InsyaAllah saudara, kita lihat dari segi sokongan-dokongan yang ada sekarang ini, nampaknya rakyat makin lama makin tinggi untuk bersama menyokong perjuangan Parti PAS, Parti Keadilan Rakyat dalam konteks Pakatan Rakyatnya. Betul saudara? Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian, syukur Alhamdulillah juga kita, kerana kita yang hadir pada malam ini tergolong di kalangan manusia yang kasihkan kebenaran dan keadilan, yang sayangkan kebenaran dan keadilan. Setelah kita makin hari makin lama banyak kerosakan, kebinasaan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Justru itu saudara, kita lihat bagaimana UMNO Barisan Nasional untuk menetapkan tarikh pilihan raya pun masih menghadapi masalah yang sukar. Dulu kita dikhabarkan untuk mengadakan pilihan raya umum pada bulan November yang lalu, tertangguh. Dia kata bulan 2 selepas Raya Cina pun tertangguh. Walau bagaimanapun saudara, kita pasti bila pilihan raya sama ada bulan 3, bulan 4, bulan 5 ataupun bila-bila saja, yang penting daripada sekarang kita tekad dan nekat untuk kita menukar kerajaan UMNO Barisan Nasional. Setuju? Tarikh pilihan raya negara ada seorang manusia saja yang tahu. Bukannya Najib pun yang tahu saudara. Yang tahu bila nak buat pilihan raya ini, saudara tahu siapa? Rosmah saudara. Dan Rosmah di samping seorang, di sebelah Rosmah itu ada Tok Bomo dia yang menentukan bila boleh buat pilihan raya. Betul saudara? Jadi saudara, oleh kerana banyak perkara kebinasaan, kerosakan, kezaliman, penyayangan rasuah yang berlaku ini, maka UMNO Barisan Nasional dalam keadaan yang takut untuk menghadapi sokongan rakyat yang beralih kepada Pakatan Rakyat. Saya di sini malam ini mengambil kesempatan untuk berkongsi satu maklumat saudara, di mana antara lain yang dipermainkan oleh UMNO Barisan Nasional ini, terutamanya di kalangan masyarakat luar bandar di kampung-kampung ini saudara, mereka menakutkan orang Melayu bahawasanya sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan, maka hilanglah kuasa orang Melayu. Saudara setuju ke? Betul ke UMNO cakap itu saudara? UMNO cakap betul, tapi tak betul saudara. Maksudnya bukan tak betul, maksud saya, kalau Pakatan Rakyat ambil alih kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, kuasa Melayu akan terus kekal. Betul? Ini saudara, malam ini saya bawa saudara satu sepucuk surat. Surat ini bukannya buat semalam, bukannya buat pagi tadi, dan bukannya petang tadi saudara. Satu persetujuan di antara 3 pemimpin parti saudara, pemimpin PAS, DAP dan Keadilan,
yang bertarikh 8 September 2008, saudara. Dalam kenyataan akhbar ini, ketiga-tiga parti ini berkongsi, bersetuju, bermufakat bahawa sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri, maka hak-hak orang Melayu akan terjamin. Agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, ini saudara dalam perlembagaan. Ini jaminan yang dikatakan, yang dipersetujui oleh ketiga-tiga pimpinan parti PAS, DAP dan keadilan. Jadi saudara, macam mana UMNO kata kalau Pakatan Rakyat memerintah, kita kuasa Melayu akan hilang? Yang sebenarnya bukan kuasa Melayu yang hilang, yang hilang kuasa hanya oleh orang Melayu UMNO, betul? Ini saudara yang sebenarnya. Kalau betul-betul UMNO nak memperjuangkan orang Melayu, saudara, saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan perempuan sekalian. Selama 50 tahun UMNO memerintah, apa peranan UMNO yang kononnya memperjuangkan orang Melayu? Saya nak tanya orang Teluk Bakung malam ini, saya nak tanya orang Bota malam ini, siapa yang khianat institusi Raja Melayu? UMNO. Kita lihat bagaimana mereka membuat satu tindakan untuk mengurangkan kekebalan Raja-Raja Melayu pada tahun 1993, saudara. UMNO, saudara, kita berkata itu Perdana Menterinya, presidennya, iaitu Mahathir Mohamad. Siapa yang menarik balik bantuan per kapita segala agama rakyat, saudara? Segala agama rakyat yang hampir 100% adalah pengundi, itu pelajarlah anak-anak orang Melayu kita. Bantuan per kapita sekolah agama rakyat ditarik oleh UMNO, saudara. Adakah itu cara UMNO untuk memperjuangkan orang Melayu, saudara? Yang ketiganya, siapa yang menghapuskan tulisan Jawi, saudara? UMNO. Yang keempatnya, saudara, siapa yang khianat terhadap bahasa Melayu, di mana mengambil pendekatan pengajaran pelajaran bahasa Malaysia, bahasa sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Siapa yang tukar tu, saudara? UMNO lagi. Bagaimana saham Bumi Putra, saudara? 52 bilion saham Bumi Putra, saudara, lenyap, saudara, dikebas oleh pemimpin UMNO, saudara. Ini, saudara, saham 52 bilion, saudara, begitu saja selenyap, saudara, atas sifat-sifat yang dilakukan oleh UMNO, saudara. Jadi, saudara, yang seterusnya bagaimana UMNO jugalah yang menarik royalti, di mana negeri Kelantan dan Terengganu tidak memperolehi royalti minyak petroleum, saudara. Yang tarik ini adalah UMNO. Pada negeri Kelantan dan Terengganu hampir majoriti adalah penduduk orang Melayu. Jadi siapa yang kena Melayu ni, saudara? Begitu juga tanah-tanah Rizal Melayu, saudara. Banyak tanah-tanah Melayu tergadai, diambil alih oleh pemimpin UMNO, jual kepada toke-toke Cina. Siapa yang khianat yang jual tanah Melayu ni, saudara? Jadi bagaimana kata UMNO yang memperjuangkan Melayu ni, saudara? 50 tahun UMNO memerintah, saudara. Inilah rekod-rekod yang tercatat, saudara, kejadian yang berlaku sepanjang 52 tahun UMNO memerintah. Jadi kononnya, saudara, apabila mereka menghadapi kesukaran untuk memenangi hati pengundi Melayu, maka mereka mengalih pandangan orang Melayu, mengatakan kuasa orang Melayu akan hilang sekiranya Pakatan Rakyat yang akan memerintah. Jadi, saudara, yakinlah, saudara, saya orang Melayu, Dr. Mano orang Melayu, Ustaz Zulkifli orang Melayu, Usari orang Melayu, pemimpin-pemimpin dalam keadilan dan juga dalam PAS, semuanya orang Melayu. Adakah kita sanggup menggadaikan nasib orang Melayu seperti UMNO katakan, saudara? Inilah, saudara, politik yang diamalkan oleh orang UMNO yang untuk menipu orang-orang, terutama di masyarakat kebanan ini, semata-mata untuk kekal berkuasa. Jadi, saudara, pada masa yang singkat ini, saya ingin berkongsi satu lagi isu di mana baru rasa seminit je kau. Kita dengar daripada penceramah pertama sampai Syarah Musyafar Kamil Ayub telah menerangkan pelbagai kerosak kebinasaan, isu rasuah, penyelengan kuasa, kezaliman yang dilakukan oleh UMNO. Contoh-contoh bagaimana penjualan saham emas,
projek lembu 250 juta yang lesap gitu saja, dan macam-macam. Kalau kita nak cerita pasal kerosakan UMNO ini saudara, sampai besok pun tak habis. Tetapi saudara, yang pelik saudara, dan 50 tahun begini sistem yang ada, kita lihat pemimpin UMNO Barisan Nasional terus berkuasa. Apa yang mereka lakukan itu sudah tentu dapat sifat kepimpinan mereka, sifat kepimpinan mereka yang meraih kekayaan, mengambil keuntungan dari kuasa politik yang ada. Tetapi berapa saja puluhan juta, ratusan juta ataupun bilion, mereka terus merasakan mereka selesa dan ingin terus melanjutkan kerjaan. Ini adalah kerana sistem pemerintahan, itu institusi jabatan-jabatan kerajaan yang sepatutnya melaksanakan undang-undang gagal oleh kerana dikawal oleh para pemimpin UMNO Barisan Nasional. Betul saudara? Rompaklah macam mana, curilah macam mana, beli kapal selam dapat 500 juta komisen pun tak apa. Yang dapat RM50 ini masuk ke lokap 3-4 hari, yang 500 juta tu tak ada benda. Macam mana skandal lembu 250 juta saudara, orang curi RM25 ataupun RM250 kemudian masuk lokap. Yang curi, yang ambil 250 juta ni tak ada apa saudara. Adil sekali. Inilah saudara maknanya kita menghadapi satu sistem urus tabir yang timpang. Maknanya yang saya katakan, jabatan-jabatan kerjaan seperti Polis Diraja Malaysia, begitu juga dengan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, dengan juga jabatan kehakiman dan juga peguam negara kita, semua ini tidak dapat berfungsi, tidak melaksanakan undang-undang yang penuh telus oleh kerana mereka ini telah dikawal selia oleh UMNO. Jadi saudara, tadi saudara musyawarah kami kata nak bandingkan Malaysia dengan Korea, nak bandingkan Jepun, nak bandingkan Taiwan dan juga dengan Singapura. Saya nak kongsi dengan orang tua bakal anggota malam ini. Negara sana maju, baik daripada sukan ke ekonomi, apa juga saudara, jauh lebih baik daripada kita. Saudara tahu kenapa? Hanya satu jawapan daripada saya. Di Korea, di Taiwan, di Hong Kong tak ada UMNO, cuma di Malaysia saja ada UMNO. Jadi kalau Malaysia ni tak ada UMNO, insya-Allah rakyat akan hidup lebih sejahtera. Sistem pengurus tabir kita akan lebih baik kalau sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Kerana kita tahu itulah sebenarnya hakikatnya bagaimana pemimpin UMNO bersusah payah untuk mempertahankan kuasa. Mereka tahu malam ini hilang kuasa. Kita tengok apa nasib para pemimpin UMNO Barisan Nasional. Betul? Bukan kita nak mengamalkan politik balas dendam ataupun politik panas bahan, tetapi pada ketika itu kita mengambil alih kerajaan, kita memastikan keadilan ketulusan itu berlaku. Maka mana-mana kes yang melibatkan penyelewengan dana rakyat, wang rakyat ini, kita akan denda mereka dan kita akan dakwa mereka. Setuju? Ini suara yang kita mahu bawakan untuk ke arah negara yang lebih makmur dan maju, saudara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merasakan masa yang suntuk ini, mungkin kita menantikan kehadiran Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka lepas ni kalau lupakan Anwar Ibrahim, ingatkanlah Anwar Zakaria ni, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, itulah masa yang saya dapat kongsi pada malam ini. Oleh kemasa yang singkat, ada lagi 3 penceramah yang akan berkongsi maklumat tentang isu-isu politik semasa ini. Jadi saya harapkan saudara, inilah peluang yang paling baik, inilah pilihan raya yang terbaik untuk kita membuat perubahan keseluruhannya. InsyaAllah saudara, bukan setakat negeri Perak kita ambil alih, malah kerajaan Putrajaya, kerajaan persekutuan kita akan ambil alih. Setuju? Jadi saudara, cukup sekarang itu untuk berkongsi pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur kata, kerana yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang tipu, yang rompak itu semua daripada UMNO Barisan Nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.